Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anda bersama saya Ustazah Aimah dalam misi Jom Capai A+ bagi subjek Pendidikan Islam tahun 2021. Pendidikan Islam ni susah ke senang? Ya betul tu. Senang saja jika betul resepinya. Hari ini resepinya akan Ustazah kongsikan satu persatu. Jom, mari kita lihat tips yang pertama. Bila dapat soalan, apa kita kena buat? Pertama, lihat dan cari kata tugas soalan dan kata kunci soalan. Contoh kata tugas, nyatakan, apakah, senaraikan. Untuk kata tugas ini, jawapan yang diberikan perlulah ayat yang ringkas, fakta yang jelas. Contoh soalan, nyatakan maksud rujuk. Maksud mestilah rujuk buku teks, berpandukan buku teks. Jadi maksud rujuk ialah hak suami untuk menyambung kembali ikatan perkahwinan dengan isteri yang diceraikannya dalam tempoh iddah. Kita lihat contoh lain. Nyatakan 2 rukun haji. Yang pertama, niat mengerjakan haji, wukuf di Arafah, tawaf di Kaabah, sa'i, bercukur ataupun bergunting rambut, tertib. Seterusnya, soalan nyatakan 3 ciri ajaran sesat dari aspek akidah. Nyatakan adalah kata tugas soalan, aspek akidah adalah kata kunci soalan. Ambil perhatian di sini, ada tumpuan soalan iaitu aspek akidah. Jadi jawapan anda perlulah menumpukan kepada aspek akidah. Yang pertama, mengaku menjadi nabi atau rasul. Yang kedua, mendakwa diri atau gurunya sebagai Imam Mahdi. Yang ketiga, mendakwa gurunya dapat menebus dosa. Yang keempat, memuja makhluk untuk mendapat sesuatu kelebihan. Yang kelima, mempercayai semua agama adalah benar dan menuju ke syurga. Begitu juga bidang hadis, kita kena pasti hadis nak menceritakan tentang apa dan kenal pasti perkataan yang seakan-akan bahasa Melayu. Baik, seterusnya jelaskan 2 cara menjaga kesucian Islam. Seterusnya soalan, jelaskan 2 cara menjaga kesucian Islam. Kata tugas, jelaskan. Dan kata kuncinya adalah cara menjaga kesucian Islam. Cara mesti menunjukkan sesuatu yang praktikal, menunjukkan sesuatu kata kerja dan menunjukkan sesuatu ayat yang positif. Sebab cara menjaga kesucian Islam, ayat mestilah positif. Baik, jawapannya yang pertama, memperkasakan program keilmuan berbentuk bimbingan di semua lapisan masyarakat. Yang kedua, mencontohi kepribadian mulia Rasulullah SAW. Yang ketiga, meningkatkan kualiti ibadat fardu dan sunat demi menjamin keutuhan akidah. Baiklah murid-murid, kita lihat soalan yang seterusnya. Jelaskan 2 hikmah Islam melarang minum arak. Bentuk soalan ini adalah soalan KBKK, respon terbuka. Untuk hikmah melarang, jawapan perlu positif atau negatif. Siapa tahu? Ya, betul. Jawapan untuk soalan ini mestilah menunjukkan ayat positif kerana dia memerlukan hikmah atau kelebihan atau kebaikan. Jawapan mesti positif. Jadi jawapannya adalah memelihara kesihatan tubuh badan, memelihara kewarasan akal, mendapat ganjaran pahala, mendapat syafaat Nabi, doa dan ibadat diterima Allah, maruah terpelihara, terhindar dari maksiat.
mudah memahami ilmu ataupun menghafaz ilmu. Baiklah, seterusnya soalan berikut. Jelaskan 2 sebab Islam melarang perbuatan minum arak. Sebab Islam melarang adalah kata kunci soalan. Jelaskan adalah kata tugas soalan. Jadi, sebab Islam melarang mesti menunjukkan jawapan negatif atau menunjukkan kesan buruk perbuatan minum arak. Berbeza dengan yang tadi, hikmah melarang positif, sebab melarang mesti ayat negatif. Baik, jawapannya, 2 sebab Islam melarang minum arak: menjejaskan kesihatan tubuh badan, menghilangkan kewarasan akal, mendapat siksaan neraka, mencemarkan maruah diri atau mencemarkan maruah keluarga, doa tidak diterima Allah, hidup tidak diberkati. Baiklah, contoh lain. Jelaskan 2 kesan buruk mengamalkan ajaran sesat. Ini juga adalah soalan berbentuk KBKK respon terbuka. Bermaksud, anda boleh berikan apa saja jawapan yang sesuai atau relevan dengan kehendak soalan. Baiklah, perlu diingat, untuk soalan jelaskan tidak memerlukan kepada huraian ya. Jadi, cukup sekadar berikan jawapan dalam ayat lengkap. Apa soalannya tadi? Jelaskan 2 kesan buruk mengamalkan ajaran sesat. Yang pertama, melemahkan iman dan merosakkan akidah, menjatuhkan imej umat Islam, melahirkan individu yang pasif dan malas, membelanjakan wang pada perkara yang tidak berfaedah, menggugat kestabilan politik akibat tindakan keganasan, memutuskan hubungan silaturahim. Jom kita lihat kata tugas dan kata kunci pada soalan yang seterusnya. Jelaskan 2 kesan li'an. Soalan ini berbentuk KBKK respon tertutup. Bermakna jawapan yang perlu diberi adalah terhad atau merujuk kepada apa yang terkandung dalam buku teks sahaja. Baik, kita lihat jawapan. Suami isteri, kesalian, suami isteri tidak boleh rujuk selama-lamanya. Anak tidak boleh dinasabkan kepada suami dan tidak berhak mendapat nafkah dan mewarisi pusaka daripada ayahnya. Yang ketiga, suami yang membuat tuduhan dilepaskan daripada had qazaf. Manakala jawapan keempat, isteri akan dikenakan had zina jika tidak menolak tuduhan dengan sumpah li'an. Seterusnya, contoh soalan. Jelaskan 2 sebab gugurnya hak hadanah. Kena tahu apakah hak hadanah? Hadanah mula dengan H, jadi hak menjaga kanak-kanak yang belum baligh setelah berlakunya perceraian antara suami dan isteri. Jadi jawapannya adalah berkahwin dengan seorang lelaki yang tidak mempunyai pertalian nasab dengan kanak-kanak tersebut. Gugur hak hadanah. Apalagi gugur hak hadanah? Berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terang-terangan. Siapa yang berkelakuan buruk? Isteri tadi, ibu tadi berkelakuan buruk secara keterlaluan. Kemudian, isteri tadi berpindah tempat kediaman untuk menghalang bapa kanak-kanak menziarahinya. Gugur juga hak hadanah apabila cuai atau mengabaikan kanak-kanak tersebut. Dan yang terakhir, gugur hak hadanah disebabkan salah seorang adalah murtad. Baik, seterusnya kita akan lihat kata tugas dan kata kunci soalan bagi perkataan balasan. Formulanya, jawapan kepada soalan balasan ini mesti menunjukkan kepada balasan Allah di akhirat. Baik, kita tengok soalan. Berpandukan ayat Al-Quran ini, soalan sebutkan ayat di atas menerangkan larangan mempersendakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jelaskan 2 balasan terhadap
golongan yang mempersendakan agama. Kata kuncinya adalah balasan. Jadi kita terus ingat, jawapan mestilah menunjukkan kepada balasan Allah di akhirat. Apa balasan Allah di akhirat? 1. Dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, mendapat azab yang pedih atau disiksa. 3. Diberi minum air panas yang menggelegak di akhirat. Yang keempat, dimurkai Allah atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, soalan akibat atau kesan. Jelaskan 2 akibat atau 2 kesan minum arak. Apa kata tugas? Apa kata kunci? Jelaskan adalah kata tugas. Akibat atau kesan adalah kata kunci soalan. Formulanya, jawapan kepada soalan kesan atau akibat ini mesti menunjukkan kesan buruk yang berlaku di mana? Di dunia. Kalau balasan tadi, di akhirat. Kalau akibat atau kesan, balasan tersebut di dunia. Baik, jawapannya adalah menghilangkan kewarasan akal fikiran. Akibat minum arak, hilang kewarasan akal fikiran di dunia. Yang kedua, menjejaskan kesihatan. Yang ketiga, mendorong kepada perlakuan jenayah. Yang keempat, meruntuhkan institusi kekeluargaan. Semua jawapan menunjukkan kesan ketika di dunia. Baiklah, untuk seterusnya, kita tengok contoh soalan yang menunjukkan kepada perbezaan. Soalannya adalah, jelaskan 2 perbezaan talak dan fasakh. Ustazah nak sebutkan, bila kamu jumpa soalan perbezaan, yang pertama kamu kena buat ialah bina jadual. Yang kedua, pastikan perkara yang dibezakan adalah setara. Apa maksud setara? Bermaksud, jika kotak sebelah kiri, kita menyebut tentang bilangan. Contoh, bilangan rakaat. Jadi, kotak sebelah kanan mestilah menyentuh tentang bilangan juga. Itu maksudnya setara. Jadi, kita tengok soalan ini. Jelaskan 2 perbezaan talak dan fasakh. Ada 2 perkara yang nak dibezakan. Jadi, kotak pertama letakkan talak. Kotak yang sebelah kanan letakkan fasakh. Lihat jawapan pertama. Kuasa pembatalan di tangan suami. Kalau talak, kuasa nak batalkan tu di tangan suami. Jadi fasakh, kita kena bercakap tentang kuasa pembatalan juga. Jadi kuasa pembatalan di tangan mahkamah. Yang kedua, talak mempunyai bilangan tertentu. Tapi di kotak yang kiri, fasakh, tiada bilangan. Setara, iaitu kita sebut tentang kedua-duanya adalah tentang bilangan. Baik, yang ketiga, talak boleh dirujuk dalam tempoh iddah. Fasakh tidak boleh dirujuk dalam tempoh iddah. Itu adalah perbezaan. Jelas? Baiklah, seterusnya kita lihat pula soalan yang menunjukkan kata tugas terangkan. Terangkan 2 usaha yang perlu anda lakukan untuk berbakti kepada ibu bapa yang telah meninggal dunia. Jadi, kata tugasnya adalah terangkan. Kata kuncinya ialah ibu bapa yang telah meninggal dunia. Berbakti kepada ibu bapa yang telah meninggal dunia. Baik, bentuk soalan ini adalah KBKK respon terbuka. Jadi, anda boleh berikan jawapan yang munasabah, jawapan yang sesuai, jawapan yang relevan. Ingat, soalan terangkan apa yang kena buat. Yang pertama, perlu beri jawapan dan huraian. Mesti ada isi, mesti ada huraian. Yang penting, huraian tersebut jangan ulang huraian yang sama dalam soalan yang sama. Seterusnya, untuk menjadikan sesuatu ayat itu adalah huraian, gunakan suka, S untuk supaya, U untuk K kerana, A agar. Baiklah, jawapan kita lihat. Mendoakan kesejahteraan mereka, itu adalah isi. Supaya mendapat keampunan dan rahmat Allah, itu adalah huraian. 2 markah. Yang kedua,
Apa kita kena buat untuk ibu bapa yang dah meninggal dunia melangsaikan hutang ataupun wasiat mereka? Isi agar urusan ibu bapa sesama manusia ketika hidup selesai. Agar sampailah selesai, itu adalah huraian. Jawapan ketiga, mengekalkan hubungan silaturahim dengan sahabat handai mereka. Isi agar ikatan yang terjalin berkekalan. Itu adalah huraian jawapan. Baik, berbeza dengan soalan seterusnya. Walaupun menggunakan kata tugas terangkan, ia adalah soalan berbentuk KBKK, respon tertutup. Jom kita baca dulu soalan. Terangkan 2 sebab umat Islam wajib berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi jawapannya mesti ada isi dan juga huraian. Baik, ini adalah respon tertutup, bermakna jawapan dalam buku teks sahaja. Nombor 1, membersihkan akidah daripada sebarang kekeliruan dan kesesatan. Kerana akidah ahli sunnah wal jamaah berasaskan kepada sumber yang sahih. Kerana sampai perkataan sahih adalah huraian. Baik, nombor 2, asas kepada penerimaan sesuatu amalan. Itu adalah isi jawapan. Kerana ahli sunnah wal jamaah berasaskan akidah yang betul. Huraian jawapan. Yang ketiga, hidup diredai Allah. Isi jawapan. Kerana mereka berada di jalan yang benar. Itu adalah huraian jawapan. Jawapan merujuk kepada buku teks. Sebab respon terhad ataupun respon tertutup. Baik, seterusnya kita lihat soalan berikutnya. Terangkan juga, tapi lihat bagaimana ia berbeza dengan terangkan yang sebelum ini. Terangkan pengajaran ayat atau hadis. Untuk soalan begini mudah saja untuk dapat markah penuh. Kenapa? Kenapa Ustazah kata mudah? Yang pertama, jawapan kita pastikan jika minta pengajaran, soalan pengajaran, pastikan kita mulakan jawapan kita dengan kita hendaklah atau kita mestilah. Itu saja. Kemudian tambah dengan suka. Suka ialah supaya, untuk, kerana, agar. Contoh yang pertama, kita hendaklah. Kita hendaklah. Jadi tips. Ustazah kongsikan tips untuk mendapat jawapan pengajaran. Macam mana nak dapat pengajaran? Kita tak tahu pun apakah yang terkandung dalam ayat tu. Kita terlupa maksudnya. Jadi, tips Ustazah ialah kamu rujuk soalan sebelum daripada soalan pengajaran tadi. Rujuk soalan sebelum. Contoh soalan sebelum, nyatakan perbuatan mempersendakan agama. Berdasarkan soalan sebelum, kita ambil kata kuncinya iaitu perbuatan mempersendakan agama. Jadi soalan pengajaran kita letakkan jawapan, kita hendaklah menjauhi perbuatan mempersendakan agama agar hidup diberkati Allah. Boleh faham? Okey, Ustazah bagi contoh yang kedua. Soalan sebelum tanya, apakah balasan Allah kepada golongan yang mempersendakan agama? Jadi, jawapan untuk soalan pengajarannya, depan mesti letak kita mestilah yakin tentang balasan yang disediakan Allah kepada golongan yang mempersendakan agama. Sebab soalan sebelum kata kuncinya ialah balasan kepada golongan yang mempersendakan agama. Jadi jawapan kita mestilah yakin tentang balasan yang disediakan Allah kepada orang yang mempersendakan agama. Supaya, itu adalah huraian, supaya kita terhindar daripada melakukan perbuatan tersebut. Jadi, bila tiba soalan pengajaran ayat atau pengajaran hadis, murid-murid semua ambil clue dari soalan sebelum ya. Okey, baik. Seterusnya, soalan berikutnya ialah soalan cadangan. Baiklah murid-murid, kita lihat soalan. Cadangkan
cara mengatasi perkara mungkar yang berlaku di sekolah. Apa kata kunci? Apa pula kata tugas? Kata tugasnya adalah cadangkan. Dan kata kuncinya adalah perkara mungkar yang berlaku di sekolah. Jadi untuk soalan ini, kita berikan cadangan dalam konteks kita seorang pelajar. Baik, lihat jawapan. Menegur rakan agar meninggalkan perkara tersebut. Yang kedua, melaporkan kepada guru agar dapat mengambil tindakan. Yang ketiga, menunjukkan contoh akhlak yang baik agar diikuti oleh rakan. Kita tak boleh letakkan jawapan menguatkuasakan undang-undang sebab kita hanya pelajar di sekolah. Sebab tu Ustazah pesan untuk soalan ini pastikan dalam konteks sekolah. Lihat kata kunci soalan. Seterusnya murid-murid untuk soalan hukum dan alasan. Baik ya, untuk soalan hukum dan alasan, kita perlu perhatikan dua perkara. Ingat ya, dua perkara. Yang pertama, jika berkait dengan perbuatan manusia ataupun mukallaf, jawapannya kena letak sama ada 5 hukum. Salah satu daripada 5 hukum Islam, iaitu sama ada wajib, sunat, harus, makruh, haram. Itu jika berkait dengan perbuatan manusia. Jika berkait dengan ibadah seseorang, maka jawapan hukum kita tadi mestilah kita tulis sama ada sah atau tidak sah atau batal, tidak batal. Sebab berkait dengan ibadah. Kita lihat soalan pertama. Encik Ahmad telah menyembelih seekor kambing ketika berihram haji. Jadi ia berkait dengan ibadah. Jawapannya adalah sah. Alasan, menyembelih bukan perkara larangan ihram. Soalan kedua, Encik Yusuf menyembelih seekor ayam tanpa membaca basmalah. Apa dia basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jawapannya, lihat dulu sama ada berkait dengan manusia ataupun ibadah. Memang ada manusia di situ iaitu Encik Yusuf, tapi soalan tumpuannya ialah menyembelih seekor ayam tanpa membaca basmalah. Jadi hukum yang kita kena letakkan sama ada sah atau tidak sah. Jadi hukum di sini adalah sah. Alasannya, membaca basmalah merupakan sunat sembelihan. Baik, soalan ketiga. Aminah pergi mengerjakan haji tanpa mendapat keizinan daripada suaminya. Jadi, kita lihat soalan berkaitan dengan manusia atau ibadah. Murid-murid rasa? Ustazah rasa berkaitan dengan manusia. Bila berkaitan dengan manusia, kamu perlu pilih sama ada satu daripada 5 hukum dalam Islam. Haram, sunat, makruh, apa semua itulah. Semua sekali. Aduh, silap lagi. Patah balik. Sambung kat situ je lah, tak larat. Saya salah nak buat. Aminah. Okey, Aminah. Soalan ketiga, Aminah pergi mengerjakan haji tanpa mendapat keizinan daripada suaminya. Kita lihat di situ, adakah soalan ini berkaitan dengan manusia atau berkaitan dengan ibadah? Murid-murid rasa macam mana? Ustazah rasa ia berkait dengan manusia. Jadi hukumnya mestilah salah satu daripada hukum dalam Islam, iaitu hukumnya adalah haram. Alasan, kerana mendapat keizinan suami merupakan syarat wajib haji. Baiklah murid-murid, seterusnya Ustazah akan pergi ke slot kemahiran berfikir aras tinggi atau KEBAT. Bagaimana nak pastikan, bagaimana nak kenal soalan itu adalah soalan KEBAT? Yang pertama, senang aja. Yang pertama, soalan itu ada stimulus ataupun pernyataan. Yang kedua, soalan tersebut tidak minta berapa isi perlu kita beri. Contoh, dia tak minta pun 2 hikmah, 2 kesan. Tak minta 2 atau 3. Tak minta itu. Bilangan tu tak minta. Jadi, itu adalah soalan
kebat. Baiklah, untuk soalan kebat, pastikan jawapan kamu memenuhi 4 kriteria. Kriteria apa tu? Yang pertama, mesti ada isi. Kemudian, selepas isi, sambung dengan, kamu mesti gunakan suka. Suka iaitu supaya, untuk, kerana, agar. Kemudian teruskan dengan ayat berikutnya, ia akan menjadi huraian. Selepas isi dan huraian, kamu perlu titik, noktah. Kemudian sambung. Untuk sambung adalah huraian lengkap. Huraian lengkapnya ialah sama ada kamu beritahu kesannya, faktornya atau contohnya. Titik. Itu adalah huraian lengkap. Untuk kesimpulan, kamu mulakan jawapan kamu. Oleh itu, kita hendaklah bla 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 supaya bla 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 bla. Baik, Ustazah tunjukkan contoh dan kita lihat manakah isi, manakah huraian. Baik, soalannya ialah, bagaimanakah anda dapat mencontohi akhlak tokoh 4 mazhab agar menjadi pelajar yang cemerlang? Jadi, jawapan kita ialah, saya akan berusaha gigih dalam menuntut ilmu pengetahuan. Itu adalah isi ataupun jawapan kepada soalan. Agar berjaya dalam pelajaran. Itu adalah huraian ringkas, titik. Kesannya, kesan apa tu? Kesan daripada jawapan kita berusaha gigih tadi. Kesan berusaha gigih tadi, jadi kita sebut kesannya, masa depan saya akan lebih terjamin, titik. Itu adalah huraian lengkap. Untuk kesimpulan, oleh itu kita hendaklah bersungguh-sungguh dalam setiap perkara yang dilakukan agar hidup bahagia dunia akhirat. Formulanya, tipsnya ialah, untuk kesimpulan, kita jangan ulang perkataan yang dah ada dalam jawapan kita ataupun perkataan yang ada dalam soalan. Baiklah, sekarang Ustazah akan sebutkan panduan umum, tips untuk menjawab soalan pendidikan Islam SPM. Nak dapat A+ kan? Jadi, ambil perhatian perkara-perkara berikut. Yang pertama, pastikan anda menulis pembuka jawapan dengan lengkap. Contoh, 2 ciri kesesatan ajaran taslim ialah, soalannya ialah, nyatakan 2 ciri kesesatan. Jadi kita mesti tulis pembuka jawapan. 2 ciri kesesatan ajaran taslim ialah, baik, jawapan hendaklah diberikan dalam bentuk poin. Contoh, 2 sebab yang mengharuskan fasah ialah, poin yang pertama, suami mempunyai penyakit yang berbahaya. Poin yang kedua, suami hilang selama 4 tahun menurut mazhab Syafi'i. Lagi tipsnya ialah, untuk soalan kebat, jawapan wajib dalam bentuk perenggan. 1 jawapan, 4 elemen. Soalan perbezaan buat apa tadi? Buat kotak. Gunakan muka surat yang berlainan bagi setiap soalan 1, 2 dan 3. Maknanya kalau kita dah gunakan muka surat pertama dan muka surat belakang, untuk soalan nombor 2 kita mulakan di lembaran yang baharu. Baik, untuk yang terakhir, pesanan Ustazah, jagalah adab-adab ketika menjawab peperiksaan. Jom kita tengok, kita lihat adab menjawab soalan peperiksaan. Yang pertama, berdoalah kepada Allah agar dimudahkan urusan. Rabbi yassir wa la tu'assir. Apa-apa saja doa, mohonlah kepada Allah. Yang kedua, baca soalan dengan teliti dan fahami kehendak soalan. Contoh, senaraikan 2 perkara yang mesti dielakkan agar dapat menjaga adab walimatul urus. Fahamkan soalan, apa kata kunci, apa kata tugas. Kemudian, tulis jawapan kamu dengan kemas. Tulisan tak cantik tak apa, tapi pastikan kemas. Baik, yang keempat, adabnya ialah gunakan muka surat yang berlainan bagi setiap soalan 1, 2, 3 seperti yang Ustazah sebutkan sebentar tadi.
Yang kelima, susun kertas jawapan anda mengikut urutan nombor yang betul. Pastikan tiada kertas jawapan yang tercicir. Semak semula. Akhir sekali, ikat kertas jawapan dengan kuat. Nampaknya murid-murid, kita hampir sampai ke penghujung rancangan. Pesanan Ustazah ketika di dalam Dewan Peperiksaan, jagalah adab-adabnya. Setakat ini sahaja perkongsian Ustazah untuk anda semua pada kali ini. Akhir kata daripada Ustazah, jika menyimpan impian untuk capai A+ dalam pendidikan Islam, perlulah bersusah payah mulai sekarang. Jangan berlengah lagi. Ayo, gerakkan langkah. Kerana percayalah, setiap kecemerlangan yang dicipta adalah hasil daripada kepayahan dan keperitan yang dirasa. Tidak perlu hebat untuk bermula, tapi perlu bermula untuk menjadi hebat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.